The webinar you have entered as an attendee in listen-only mode. Aduh, kejap. Apa pasal ni? Ada problem sedikit dekat dia punya tu. Sebab dia makan data dekat ni, saya kena buka dalam dia. Dia kena delete. Sebab buat back test, dia dah pakai banyak banyak space. Tu yang korang kena delete selalu. Sekejap nanti saya tunjukkan. Sekejap Dia ada ni macam kena buka semula. Saya punya InsyaAllah akan beli juga desktop sebiji. Untuk webinar je. Untuk webinar kita pakai desktop lah mana dia punya apps. Sebab yang ni saya buka MT4 kena pakai parallel. Parallel apa benda dah. Parallel desktop. Itu je dia punya masalah dia. Biasalah power sangat. Okey. Okey, nampaknya tak boleh buka. Kejap nanti saya buka. Tak boleh buka ni Saya punya MT4 tak boleh buka. Saya kena buang dulu file. Banyak juga file kena buang. Okey. Nanti saya tunjukkan lah macam mana permainan dia. Assalamualaikum bang. Dari Brunei. Okey Denny, waalaikumsalam. Tu wallpaper pulau Caribbean ke? Tu tak boleh buka MT4 sebab saya guna parallel desktop. Storage penuh sebab semalam nak settlekan korang punya itulah EA tu. Settlekan saya saja tapi boleh pakai sampai ni sampai bulan Jun ni sampai habis bulan Jun. Korang pakailah. Korang nak buat back test dulu ke, nak apa ke semua boleh. Nak buat forward test, nak try dekat aircon demo semua boleh. Nak try aircon real tak payah dulu sebab korang tak tahu apa dia punya setting expectancy yang paling cantik, setup yang paling cantik. So ni saya dah share kan dia punya tu, nanti saya forward kan. Tolong PM, siapa yang join ni boleh PM saya. Ni dia punya setting. Korang ada ni, kalau tak boleh tunjuk sebab tak boleh buka ni parallel desktop ni. MT4 tak boleh buka. Okey, kalau boleh buka dah selesai. Okey, tak boleh buka. Nak buka. Ni saya punya tu dah siapkan setting dia semua. Tinggal mana dia pergi? Ni. Tinggal masukkannya. Ini yang paling terbaik yang saya dah test. Mana tahulah korang boleh jumpa yang terbaik lagi. Nanti ada dia punya kat situ, tinggal pilih je. Patutnya boleh kena tunjuk tempat-tempat dia nak masukkan. Ni cara-cara dia. Ni cara-cara nak buat back test, keluarkan strategi tester. Lepas tu korang mainlah setting. Setting yang ni. Parameter apa yang korang suka. Lepas tu macam mana cara run EA tu. Kat sini ada tekan Ctrl N, drag dekat EA tadi, dekat chart. Nanti pop-up Windows akan keluar, tekan command, tikkan live trading dan allow DLL import. Lepas tu edit lah dekat input tu ikut setting yang kita suka. Ni input akan keluar benda lah ni. Okay. Ni tak boleh tunjuk. Nanti saya kena delete dulu. Banyak juga kena delete. Lepas tu kira lepas tu next bulan ambil lagi. Tak, dia bukan banyak sangat teknik. Ni dia punch banyak. Benda tu kita back test, dia kumpul semua sekali pergerakan chart tu, dia masukkan ke dalam kita punya hard disk. Tu yang menyebabkan problem tu.
Kalau tak steady je. Okay. Storage. Dia pakai banyak tu. Kalau tak sikit dia pakai. Lepas ni saya akan forward kan. Tadi dah siap. Nanti saya akan forwardkan try PM saya. Ni ada berapa orang PM? Dah 11 orang. PM dekat Telegram Nanti saya akan bagi dia punya file dia. Nanti korang masukkan. Cara masukkan ni. File, open data folder. Ni kat MT4 dekat MT4 tu kan sebelah atas tu ada tulis file kan. Tekan file tu, open data folder, MQL4, pilih export advisor, masukkan file yang tadi yang dah download daripada yang saya bagi tu, masukkan ke dalam situ. Lepas tu, ni nak back test. Ni nak try forward test yang bawah ni. Dapatkan dia punya setup yang terbaik. Okay? Dapat tu baru boleh pakai. Kalau tak boleh nak pakai. Kalau tak boleh pakai. Alright, boleh Faham tak dia punya tu? Saya dah PM, thank you bang. Minimum hard disk nak berapa besar? Vincent, dia tak pakai, dia macam ni. Yang saya buat EA tu, macam orang kata, dia pakai terlalu banyak data, pakai banyak storage. Macam sehari tu kalau contohnya dia run, dia pakai dalam berapa meg, dalam 200 meg gitulah. Lepas tu korang delete je lah, benda tu history je. Benda yang dia dah run. Korang boleh delete je. Dekat log, pergi dekat open data folder tadi, nanti ada logs kan. Delete dekat dalam tu file log logs tu, log. Dekat log tu delete semua. Itu semua sekali apa history yang dia dah run daripada EA tu. Tu saya kena delete ni. Cara log buat juga manual. Okey ni. Korang buka dekat tu, open data folder tadi. Ni untuk delete tu. Delete file log. Okay. Pergi dekat tekan file. Lepas tu cari open data folder. Lepas tu open data folder. Dekat situ ada log. Buka logs tu. Delete. Dalam tu file tu delete je. Okay, logs. Dalam tu ada delete. Delete file tu. Lepas tu buka ke MQL4 ada log lagi. Delete juga. Semua yang kaitan dengan dekat log tu delete je. Itu adalah history je. History tu macam mana? Masa ni macam ni. Kan korang selalu buka buat macam ni kan. Scroll ke apa tu kata? Scroll ke kiri kan. Ini semua sekali dia akan pakai tau. Dia download. Dia semua sekali masuk. Yang ini dekat cloud. Ni online tak ada masalah. Kalau dekat MT4 tu, korang scroll berapa banyak yang korang scroll daripada M1. Kalau contohnya tukar time frame M1, daripada M1 tu lah dia simpan dia berapa banyak yang korang scroll tu. Semua data dia masukkan. So akan pakai bergig-gig. Kat situ. Tu kena delete. Delete je. Tapi waktu backtest kacau lah. Sebab tak ada history. Backtest pakai history. Sebab saya nak buat backtest, so kena pakai history. Boleh? Ni tak boleh buka. Okay, kalau tak dah boleh tunjukkan. Nak kena freekan space sikit. Nanti saya boleh tunjuk. Sekejap Saya kena freekan space. Yang ni ada apa-apa soalan tak? Yang ni. Log delete. Aduh, nasib baik backtest tak guna M1. Tak. Tak guna M1. Korang backtest sampai M15 je. Sampai M15 korang store lah data. Simpan. Tengoklah berapa capital yang korang nak pakai.
Rasa macam nak kena run juga, nak kasih tunjuk juga. Tak Steam tak tunjuk. Storage management, apa nak delete lah. Application. Korang boleh dengar tak? Tadi alih-alih line merah. Hello, ada dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh? Sekejap saya delete satu file yang macam tak guna sangat. iMovie. Boleh tak? Alah, tak boleh pula. Tak apalah, nanti saya settlekan masalah ni. Okay, kejap. Rasanya dah macam kosong sikit file. Ni baru tadi ni, tadi run. Alamak, apa benda keluar ni? Okay, sekejap lagi dia tengah loading. Dah boleh buka. Okay, Ajmal. Salam bro, nak try E. Okay, boleh. Nanti saya bagi siapa yang dah PM boleh tu. File dalam log ni, dia create masa backtest. Tak, tadi file dalam log tu, setiap kali korang scroll korang punya chart tu ke kiri, dia akan simpan semua sekali file. Tapi kalau korang tak scroll, macam mana korang nak buat backtest? Okay? Macam mana korang nak tu? Nak apa ni buat backtest. Tu yang kita scroll dia simpan dalam komputer, Okay? Boleh dengar File EA kat mana? PM saya, nanti saya send. Kalau tak nak send kat sini, tak boleh. Dia tak accept. Okey, dah boleh buka. Saya tunjukkan kejap. Sekejap ni tajuk hari ni pasal fundamental saham. Tapi tapi tengah sedap pula melayan robot. Biasalah. Benda depan mata. Okey. Okey, kejap saya tukar skrin dah boleh masuk. Kejap saya tukar skrin. Sharing. Main screen. Okey. Okey. Setiap kali, okey, ini cara panduan. Tips, take note siapa yang nak buat backtest pas ni dapat bedak lah tu, dapat EA ni. Korang pergi dekat M15, tekan M15, korang apa tu? Apa panggil dia? Tarik drag ke kiri kan. So sampai berapa hari bulan? Ni bawah ni masa kan. Korang nak backtest berapa hari bulan? Tengok kalau contohnya sampai awal tahun daripada Januari. So kena scroll lah sampai Januari. So maksudnya data sampai Januari korang dah save. Korang dah simpan. Lepas tu tekan kat sini run. Ni. Lepas dah masuk kan. Ajarkan daripada masuk. Okey. Ajarkan daripada masuk. Pergi file. Ni cara nak install ni. Pergi Telegram. Sekejap lagi saya send. Pergi Telegram. Sekejap lagi saya send. Lepas tu, pergi file, open data folder, akan keluar benda lah ni. Korang punya dalam Windows punya bentuk lah. Tapi sebiji macam ni. Pergi dekat, yang nak kena delete log ni. Semua sekali jenis log. Tengok ni. Ni baru banyak buat backtest kan. So dia simpan semua, bermeg-meg. Bermega-megabyte dia simpan kat situ.
Tapi kalau korang delete, korang kena repeat benda yang sama kalau nak buat backtest. Kalau nak pakai, simpan dulu. Kalau tak nak pakai, delete dia. Tapi kalau once dah run EA, maksudnya korang dah pakai. Delete dia terus. Okay, ni. Pergi MQL4. Tadi kan? Dah buka, open data folder, MQL4. Expert. Save kat dalam ni. Ni nama bagi suka hati lah. Yang korang punya saya dah bagi nama, webinar June. Nanti saya send. So bagilah. Untuk affiliate lah, apa benda sama ada. Ni buat sendiri lah. Okay, dah save kat situ. Okay, dah. Dah masukkan dalam tu. Pangkah. Tekan Ctrl N. Ctrl N. Navigator. Tekan Ctrl N. Pergi dekat Expert Advisor. Right click kat sini. Refresh. Nanti dia terus keluar. Okay. Ni. Mana tadi? Ni. Keluar kat sini lah. Boleh? Keluar kat situ. Nak pakai dia. Cara nak pakai dia. Tarik. Masukkan dalam ni. Okay. Tarik. Masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Maksudnya dah ada EA. Tapi kena pilih macam ni. Pergi command. Allow DLL. Allow live trading. Ni saya tekan je allow. Terus jalan. Okay. Kalau ada duit, terus jalan lah pakai duit kita. Alright. Input pula. Ni adalah setting yang korang nak pakai. Kejap. Korang punya mana? Ni kot. Yang ni ni input yang korang ada. Alright. Saya tak buang yang ni. Magic dengan Magic 2 ni jangan adjust apa-apa. Tak payah tukar. Yang ni korang punya permainan nanti. Ikut dekat yang dalam slide tadi. Boleh kejap question. Ada soalan. Kalau forward test, dia create file dalam log. Kalau forward test memang lagi banyak. Base background mechanical memang seronok layan EA. PM Telegram. EA can try use demo account? Boleh, William. Okay, untuk siapa nak test demo account, try create account tu bernilai 100,000. 100 USD. 10,000. 10,000 dolar sebab dekat demo, kalau tak silap saya, kalau silap, memang silap lah. Demo tak ada account micro. So, korang kena buka lah berapa 100. Bahagi 100. Apa-apa bagi 100. Okay. Sebab beza account standard dengan micro. Daripada segi lot size. So, based on setting ni, setting yang saya buat tadi. Right. Setting. Ni lah yang ni yang saya tunjukkan. Yang ni. Setting yang ini. Ini sesuai 100 USD account micro. Kejap, betul tak? Ada satu lagi saya tak keluarkan. Sekejap nanti saya keluarkan. Korang punya dah keluar. Ada satu perkataan. Kalau tak macam nak tunjuk Kejap saya keluarkan kejap Kejap. Saya keluarkan kejap. Ni nak keluarkan dia punya skrip. Okay. Ni. Alright. So. Yang korang punya. Ni. Ni semua sebiji macam korang punya ada pips layer. Pips layer ni saya terangkan korang boleh take note. Pips layer adalah contohnya korang ada entry cell kan. Kalau press reverse tu, berapa pips korang nak start layer lagi. Okay. Yang ni saya letak 70 bermaksud 7 pips. 70 points. Alright. Cut loss ikut ni saya letak maksimum momentum je. Kalau korang ada minimum target ataupun minimum cut loss, letak kat sini. Nak profit berapa minimum? Daripada $100 tu, saya setkan $5 tu adalah paling busuk-busuk Paling busuk mesti kena $5 profit. Okay? Kalau ada bonus tu ada tulis kredit kan? Kalau ada kredit, tulis kat sini berapa kredit. Alright? Tu kalau account real lah. Kalau account demo memang tak ada kredit. Kalau backtest tak ada kredit. Ni letak kosong. Okay? Risk multiplier. Ni korang kena penting ini ikut ketamakan dan kehalobaan. Kalau haloba, korang tinggikanlah. Ini bermaksud entry dia 0.25 kali dengan 0.01.
Okay, starting entry. Ikut akaun micro kan. Micro paling kecil adalah 0.01. So, 25 kali dengan 0.01. Itu adalah minimum lot size yang dia akan buka. Okay, berapa R? Berapa R ni? Berapa ratio? Berapa ratio? Contohnya korang dah floating $10. Okay? Saya letak 0.5. At least dia dah floating $10, korang mesti nak rasa $5 daripada floating tu. At least dia akan curi juga $5. Contohnya negatif 10 kan. Kita pernah nampak negatif 10. Ni saya tunjuklah satu contoh saya run bedalah ni satu Boleh saya run kejap? Korang tengok ni. Oh dah 8.30 baik. Okey. Yang ini untuk yang bawah tu Okey. Okey. Macam ni 7 sen. Sekejap tu dah profit. Dia dah close position dah. Maksudnya dia dah profit. Profit lah. Dia kena stop loss. Kena stop loss. Negative price spike turun. So dia negatif tadi daripada $100, kita rugi $33. Okay. Ni contoh sell. Negatif 17 dia dah pernah floating $17. So at least separuh daripada $17 kita akan berjaya profit juga. Sekarang tengah running berapa profit ni? $4 kita takkan close lagi. Lepas dah dapat je semua sekali. Contohnya $17 bahagi 2 lebih kurang $8. $8 dia akan close position. Berapa ratio daripada floating yang kita pernah nampak dia akan tutup position. Korang try main-main dulu. Boleh Aizat? Try main-main. Apa pasal ni? Alamak, dia buat apa? Dia ter-run balik. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey ni apa pasal boleh sangkut ni? Tak cukup power ni, kena beli desktop ni. Okey, dah start profit balik. Kita punya tu. So, cuma korang kena buat benda lah ni. Ada soalan? Kena beli Alienware. Itulah. Tadi dah survey komputer dah, PC. Nanti boleh kita try. Semata-mata untuk main-main robot ni. Okey, ada apa-apa soalan? Nanti korang try lah setting mana yang korang nak, mana yang rasa best. Yang tadi yang saya buat adalah setting berdasarkan 2 hari ni buat. Kat mana nak download? PM tepi PM dekat Telegram. Yang delete tadi tak ada dalam file yang di-download tadi. Yang delete tak ada. Delete apa? Betul kan? Telegram tuan apa? Ada dalam grup tak? Helmi Izani Apa kan nama? Elias. Ni kot. Nanti try. Kalau salah lah. Ni Telegram. Kalau betul lah. Muhammad Helmi Izani. Rasanya betul. Okay. Okay. Jom kita sambung kita punya topik. Ada soalan lagi sebelum kita sambung? Dah boleh sambung dah Sekejap. Mana soalan? Nama sendiri dah lupa. Okey, jalan terus Alright. So, itulah dia. Tempat tu masuk cara setting ni semua tahu Download nanti saya akan share kan. Ni ada orang PM. Siapa kucing comel ni? Kucing comel siapa? Nama dalam Telegram nama ni.
Aizat. Okey. Encik Helmi share file expectancy sekali. Dah share kan? Dekat handout. Dekat handout dah share. Tu untuk expectancy tadi. File ni saya dah share kan. Yang ni boleh share. Ni yang selalu kita trade manual, kita rekodkan kat sini. Tapi minggu ni tak ada setup langsung sebab market dah jalan dulu. Alright. Dia retrace tak retrace kot. Dia terus jalan. Okay. Yang ini tak ada. Ni saya punya test. Yang ni ni setting dia. Macam mana nak setting benda semua sekali. Ni ada dia punya penerangan. Okay. Yang update, yang tu tak update Sekejap kat mana? Sekejap saya save kejap. Sekejap saya tengok dekat iCloud. Dia sekejap iCloud. Ada tak? Sekejap saya sekali send. Choose iCloud. Kejap Hafsah tak boleh Rasanya tu yang paling latest. Sekejap mana dia pergi? Yang tadi tak latest ni. Tak sama So korang try buka. Yang tu banyak EA tu share sikit nampak. Okay. Aizat, kalau memang pengguna EA, korang saya akan bagikan satu tips Bila saya buka balik EA saya lama tu, kita akan nampak in the long run, kita nampak macam bagus je, macam profit je semua. Tapi kita sebenarnya kita mistake kat sini tau. Kita tak tahu pun berapa sebenarnya expectancy. Mungkin hari ni kita masuk hari Isnin. Kita test macam mana. Kita masuk, kita try EA tu awal bulan. Okay. Tapi sebenarnya kita deposit, kita masuk tengah bulan. So mungkin kita masuk tengah bulan tu, robot tu tengah keparit. Faham? EA tu tengah tak perform rupanya kita masuk. Lepas tu lalas kita MC kat situ, tapi orang yang start daripada awal bulan, dia naik cantik, masa dia jatuh, yang profit lama dia dapat cover. Tu kebanyakan problem. Saya tengok, kat sini. So, saya test satu-satu by week. Saya test by week, saya tengok. Waktu mana saya try masukkan $50, back test masukkan $50. Kita tengok macam mana waktu bila dia tak perform. Tu yang keluar yang ini. Okay. Ni berdasarkan setting satu hala maksudnya kalau sell, inilah result dia. Ada 0.34, 0.22. Lepas tu ada yang rugi. Yang ini expectancy dia. Negatif 0.2, dapat 0.26. So kat situ kita nampak, kita letak $100, kemungkinan kita dapat adalah $26. Okay? Kita letak $100 pada 1 Januari, pada minggu pertama Januari pada tahun ni, kita akan rugi $20. Okay? Next week dia, kita akan rugi sebanyak $5. Trade, hantar robot punya dah penat, tapi sebenarnya rugi $5. Lepas tu next minggu ketiga, baru kita dapat $22. Okay? Ini yang kita nak tahu sebenarnya. Benda tu buat duit ke tak? Kita test kat backtest memang cantik. Tengok kalau macam tadi. Saya tekan, dekat mana ni, dekat robot yang tengah jalan ni, yang tadi backtest tu. AUD USD daripada March sampai sekarang. Cantik je, pergerakan naik. Tapi kita tak tahu minggu mana yang dia tak cantik. Yang tu yang kita kena tahu. Dekat open data folder. Dekat open data folder, dekat log. Okay, dekat log. Dekat log tu lah kita nak delete. Alright, jom. Dah ada apa-apa soalan tak type ke? Muhammad Razif. Okay.
Analisis mikro kita tahu fundamental, makro, micro. Alright. Fundamental adalah merupakan asas dalam pelaburan. Ia adalah kajian tentang semua faktor yang mempengaruhi ekonomi, pasaran ataupun kelas aset mencari nilai intrinsik ataupun nilai sewajarnya. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi yang secara keseluruhan dikenali sebagai analisis makroekonomi. Okey? Ini adalah analisis fundamental. Ini untuk topik kali ni . So kita cover mengenai fundamental dia. Lepas tu pasal makro. Makro benda biasalah. Makro macam interest rate, inflasi, GDP, pengangguran, tu dia. Nilai intrinsik adalah nilai sebenar. Contoh harga Apple yang ditunjukkan di dalam chart kita mungkin 300. Contoh Apple. Kita tunjuk Apple lah sebab macam power kan Apple. Okay, kita buka satu chart. Apple. Okay, berapa harga Apple sekarang? Okay, harga Apple sekarang adalah $325. Adakah nilai intrinsik kita nak tahu adakah $325 ni sebagai satu harga yang mahal ataupun murah? Okey? Nilai intrinsik berapa sebenarnya value Apple ni? Adakah dekat $300? Kalau contohnya kita kat $300. Okey, atas daripada $300, kita anggap pasaran ataupun harga saham ni mahal, overpriced. Kalau dia berada di bawah daripada $300, itu kataan murah. Dia dalam keadaan yang below daripada market value contoh. Okey, tu yang kita kena tahu. Okey, nilai sebenar. Dan yang kedua adalah analisis fundamental adalah dalam jangkaan masa panjang, harga saham akan mengikut fundamental. Okey, ini yang saya terangkan tadi, nilai intrinsik. Kita nak tahu sebenarnya dia murah ke mahal. Ini untuk makroekonomi, faedah kadar inflasi, kadar pertumbuhan, pekerjaan, politik dan sentimen nasional. Okey, analisis ini akan memberitahu sama ada ekonomi sedang berkembang ataupun menguncup dan sedang melonjak perlahan. Okey, pasaran ataupun ekonomi punya cycle macam gini. Ada ledakan, masa boom. Lepas tu burst. Tu ada boom and burst cycle. Waktu dia naik, lepas tu waktu dia merosot. Kita nak kena tahu benda-benda tu. Dan next adalah recovery. Adakah kita sekarang dah settle fasa recovery ataupun kita nak menuju ke bottom, meleset. Ni yang kita nak tahu. Yang penting sekarang kebanyakan kita dah tahu sejak daripada COVID tu semua sekali jatuh dan sampai ke level sini merosot. Okey. Adakah kita dah sampai ke bottom? Waktu bila kita nak tahu bottom, kita tak pasti lagi. Kita tengok kepada data dan macam mana keadaan ekonomi semasa. Mikro pula satu persatu yang kita lihat dalam keadaan company tersebut. Contoh kewangan syarikat, penyata kewangan, nisbah kewangan. Alright. Analisa mikroekonomi. Mikroekonomi digunakan untuk penilaian saham individu ataupun bond korporat. Istilah ini merujuk kepada kesejahteraan ekonomi sesebuah entiti kewangan. Okey, jom kita lihat apa satu-satu contoh. Yang pertama adalah kunci kira-kira. Pedagang menganalisis penyata kewangan syarikat untuk menentukan sama ada saham syarikat tersebut bagus untuk pelaburan ataupun tidak. Kunci kira penyata pendapatan dan penyata aliran tunai merupakan benda yang penting untuk menunjukkan keadaan kewangan sesebuah syarikat, keadaan sebenar. Ini memang betul. Kadang-kadang ada yang menipu benda ni tapi akan kena tindakan lah. Akan kena saman ke bagai. Sebab benda ni benda yang betul. Kena tunjukkan prestasi sebenar syarikat tersebut. Kunci kira membandingkan aset syarikat kepada liability dan equity pemilik. Ini pendapatan aliran tunai. Dia ada tunjuk kat sini. Semakin tinggi keuntungan iaitu dividen syarikat, semakin menarik syarikat tersebut untuk pelaburan. Ini macam mana kita nak pilih-pilih counter.
Pertama kita lihatlah penyata untung rugi syarikat tersebut. Dalam penyata untung rugi, perbelanjaan ditolak daripada jumlah pendapatan syarikat untuk menunjukkan keuntungan bersih syarikat. Semakin tinggi keuntungan bersih syarikat, semakin tinggi pulangan kepada pemilik untuk dibayar bentuk dividen. Okey, semakin tinggi dividen, semakin menariklah untuk kita labur dekat syarikat tersebut. Okey? Siapa yang belum PM boleh PM nanti saya akan sharekan kat korang. Okey, ni Vincent dah ada PM, KKN. Try. Kalau tak bagus tak payah guna. Ni percuma je. Dila Dahari. Okey, siapa Dila? Ada Dila Dahari dalam ni. Okey, penilaian. Ni penilaian bermaksud nisbah saham dan apa ni? EPS, equity per share. Okey? Equity per share rasanya. Kita nak lihat ada PE ratio dan EPS tu antara benda-benda yang dipandang. Pelabur akan membandingkan nisbah PE syarikat kepada pesaingnya dan saham yang terbaik untuk pelaburan adalah yang mempunyai nisbah PE yang terendah. Okey, bermaksud nilai saham murah tetapi dividen semua sekali dalam keadaan yang tinggi. Alright. Ni contoh gambaran secara berapa jumlah yang dibayar untuk setiap $1 pendapatan. Earning per share. Bukan equity, earning per share. Okey, pendapatan. Earning per share. Hasil dividen tahunan per share dan harga per share. Hasil dividen diukur dalam jangka masa beberapa tahun, anda akan mendapat pelaburan asal anda kembali. Pelabur membandingkan nisbah hasil dividen syarikat kepada pesaingnya. Saham terbaik memberikan hasil dividen yang tinggi. Okey. Kita lihat dividen masih kita nak fokus pada dividen. Siapa yang bagi dividen yang tinggi, tu yang kita fokus dekat company tersebut, dekat saham syarikat tersebut. Kecairan nisbah semasa, aset dan juga liability. Kalau dia besar, pelabur membandingkan nisbah semasa syarikat dengan pesaingnya. Saham yang terbaik adalah mempunyai nisbah yang tinggi. Bermaksud aset dia lebih banyak berbanding hutang. Ni kita kena tahu kalau contohnya semua ada semua kita boleh tengok. Kalau sebelum beli, ini adalah analisis fundamental. Tapi kalau kita berjumpa dengan tu, kita boleh tambah keyakinan kita untuk membeli saham-saham company yang strong fundamental dia. Next adalah pulangan kepada aset, pendapatan bersih kepada purata aset keseluruhan dan pulangan ke atas equity. Purata equity pedagang pemegang saham. Saham terbaik adalah mempunyai nisbah yang tinggi. Ni kalau dua-dua ni tinggi bermaksud tu cantik lah. Okey, hutang mesti yang paling rendah. Hutang kalau lagi rendah lagi bagus. Okey, kalau lagi rendah lagi bagus untuk liability. Okey, kita melihat beberapa jenis nisbah daripada puluhan nisbah kewangan yang ada. Semua yang telah ditunjukkan setakat ini dapat membantu anda dalam memilih saham yang cantik untuk kita labur. Adalah penting untuk membuat penyelidikan yang lebih mendalam tentang analisis fundamental untuk kegunaan ketika membuat keputusan dagangan di masa hadapan. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? EA tadi tengah run lagi ke? Nak tengok hasil daripada bulan 3 sampai sekarang. Yang soalan dekat slide ni tak nak tanya. Memang ke robot juga ni. Sekejap, tengok. Dah habis Sekejap saya tukar skrin. Memang fokus korang dah kat duit je ni hasil tadi kita masuk AU daripada bulan 3. Okey, apa yang korang nampak? Apa yang korang nampak adalah kita tadi capital $100, selama 3 bulan dia pergi ke $688. Okey, apa kelemahan untuk apa ni orang kata? Untuk EA.
Untuk robot ni apa kelemahan dia? Untuk backtest. Kelemahan pertama, kita tak ada actual spread. Kita pakai fixed spread. Saya gunakan current. Contohnya AUD USD kat sini berapa? Contoh dia tangkap dekat 2 pip. Okay? So dia pakailah 2 pip kat sini. Alright? So saya guna current. Okay, yang kedua adalah spread widening. Kita tak tahu waktu bila ada spread mengembang, menguncup. Itu penting. Itu adalah dalam actual market je kita akan jumpa. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada tak? Tak ada. Dah, itu je dua dua itulah akan mempengaruhi segala-galanya. Okey, kalau berdasarkan daripada backtest. Daripada backtest, ingat backtest hanya untuk kita test sistem tu boleh pakai ke tak. Okey? Forward test baru kita iktirafkan benda ni boleh pakai. Baru proven kita ada dia punya performance, punya apa dia expectancy. Ni contoh. Ni graf menaik. Dulu masa nak buat benda ala kurafat ni tak pernah dapat menaik. Menurun. Naik, turun, hilang. Nak dapat maintain ke atas ni amat susah. Okey? Ni siapa tanya tadi. Ni dapat ni daripada $100. Korang boleh tengok maximum floating kita bermaksud kita tak tahu waktu bila. Mungkin waktu ni bulan berapa lah. Sekejap ni bulan 5. Bulan 5 hari tu bulan 5 dia pernah floating sampai 196 pip. Faham tak? Bermaksud siapa yang masuk waktu ni, waktu contohnya baru masuk bulan 5, kena ada MC lah. Ini sebab lega. Korang start daripada bulan 3. Faham tak? That's why saya menggunakan pendekatan setiap minggu kita check. Dia buat duit tak? Performance dia macam mana? Kita rekodkan. Pengaruh robot kuat. Kalau nak trade saham tu macam mana? Trade saham. Trade je lah. Boleh? Siapa tak mahu duit? Spread widening. Can you show how to buy share using SM? Okay, dekat SM kita ada akaun ni. Akaun apa ni? Akaun MT5. Dekat MT4 kita tak boleh. Ni MT4 MT4 kita tak ada. Kita hanya ada index. Okay? Kita hanya ada index. Benda yang pertama, okay Alicia, benda pertama yang kena buat sebelum kita nak buy saham tersebut, right click kat sini. Korang kena right click ni. Ni, right click contoh beli saham Apple. Right click dekat sini, buka dekat spec. Okay, tekan spec. Dekat sini korang akan nampak berapa contract size dia. Tekan satu lot, berapa contract size dia. Okay, kalau saham CFD confirm 10. Alright, 10. Tekan satu lot bermaksud 10 unit korang beli. 10 unit kalilah kalau saham Apple 300 anggap 300, 10 kali dengan 300. 3,000. Korang kena ada $3,000 kalau tak ada leverage tapi mengelak lah. SM dah bagi leverage. Kalau bagi leverage bahagi je lah. 888. 3,000 bahagi 888. Perlu ada sekian amount untuk tekan satu lot Apple. Faham? Tu je. Kena tengok spek dia. Tengok spek berapa contract size dia. Selalunya dia letak 10 unit. Dekat sini kena buka MT5. Siapa ada MT5 boleh buka. Kat situ ada saham. Lepas tu tekan je lah buy. Tapi disebabkan benda tu CFD. Alicia? Okay? Dia CFD. CFD contract for differential. Maksudnya kita boleh sell, kita boleh buy. Kita boleh dua hala market. EA hang. Drawdown. Oh, kalau nak betul-betul tu. Betul-betul akaun saham ada. Minimum 5,000 kalau tak silap. Sekejap saya tukar screen. Minimum deposit adalah 5,000.
Ni kat sini. SM. Kita ada account share, betul-betul actual share. Okay, bukan tipu-tipu punya. Ni platform. Trading. Share. Kita memang ada share punya account. Alright. Kita boleh buka account share. Betul-betul share. Ni memang tak share tipu. Ni. Kita kena betul-betul ada berapa minimum. Dia baca syarat dia kat mana syarat dia letak. Dia share betul-betul berapa minimum deposit dia. Tak silap 5,000 Hari tu dia sembang 5,000. Share account. Sekejap Trading type. Ni share. Minimum. 10,000, salah. $10,000. Minimum deposit adalah $10,000. Okay, boleh Islamic account. Islamic account tak ada swap kalau tak silap. Kat situ. Dia punya charge, saya tak pasti ada ke tak charge. Hedging allowed now. No leverage. Tak ada leverage. So, kita kena masuk 10,000. Tak ada leverage. Betul-betul account betul. $10,000 minimum, Vincent. Betul. $10,000 ni. So, $10,000 minimum trade lot adalah satu lot. Kita tengok kat situ berapa dia punya contract size. Ini adalah $10,000 minimum. Paling kecil. Kalau betul-betul nak gunakan share punya ni. Okay. Menarik juga. Bank saya baru siasat. Kalau Maybank 2.5 Untuk Bursa Malaysia, kita boleh pakai 2.5 leverage. 2.5 kali. 2.5 je. Kita pakai sampai 800 bit. Okay, ni 10,000. Okay, Alicia. Share account can short. Tak boleh. William tak boleh. Alright. Dia bukan CFD. Dia betul-betul share. Kita hold contract. Kita guna broker SM. Kalau tak, kita guna bank kan. Atau bank ataupun apa-apa institution yang ada. Macam siapa lagi kat Malaysia apa? Maybank, CIMB, RHB, bank-bank ada lah banyak. Ni 10,000 untuk account share. Alright, ada apa-apa soalan setakat ni? EA lagi. Drawdown berapa tu? Drawdown tadi Drawdown kita ambil ni 240. Kiranya kalau contohnya kita masuk time dia jatuh, kita MC. Itu je. Alright. Kita masuk time dia jatuh, kita MC. Rakuten. Okey. Ada apa soalan? Sekejap lagi saya PM. Korang semua dah PM Arif ada. Izan Saidin. Alright. Nanti saya akan sharekan sekejap lagi semua sekali. Harap korang terus PM. Saya sharekan satu-satu, ada berapa ramai ni. Dekat 40. 40 dah. 40 orang. Di total 40 orang. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Edward. PM Telegram, Edward. Yang penting korang setiap hari pagi kerja delete log. Tu dia sebab dia makan storage. Delete deadlock tu. Nanti dia akan kosong balik. Oh dah 20. 22, 23. Okay. Yang indikator SM sediakan tu best tak? Itu indikator. Ada? Boleh best. Apa nama dia? Avramis Analyzer boleh pakai? Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Nak tengok lagi robot berjalan?
Asal korang seronok tengok benda Allah ni. Okey, kita test you pula lah Nanti korang main lah. Tekan Ctrl R. Dia akan keluar tester. Tekan Ctrl R keluar tester. Kita test EU EU daripada March. Sebab March paling teruk kan. Jom kita tengok. EU. Mana EU? Try lah Ran. Tengok dia punya tu. Permainan. Apa yang korang rasa nak improve. Tu ada berjalan. Maksudnya dia masuk-masuk dia 8 March dah ada entry. Minimum yang tadi kan. Tadi kan ada tulis minimum. Minimum yang kita nak adalah berapa dolar tadi? $5 kan. Korang boleh adjust ke angka yang korang selesa. Tak ada masalah. Lepas tu korang main lah. Test back test. Tengok macam mana okey ke tak. Setting tu okey tak. Tips dia. Waktu main. Sediakan pensel untuk rekodkan apa setting yang korang dah buat. Sebab korang akan main gatal tangan, akan adjust. Dah tengok dah run, lepas tu korang dah lupa. Okay? Korang dah lupa. Setting ni dah pakai ke belum? Bagus ke tak? Nanti berulang-ulang buat benda yang sama. So benda tu kasih tulis. Alright? Boleh? Ada apa soalan lagi sebelum saya send sekejap lagi semua sekali? Okay PM, siapa yang belum PM dulu. Nanti saya akan forwardkan. Dia akan buat semua sekali. Ikutlah kita nak setting apa, nak buy ke, nak sell ke, nak pakai dua-dua ke. Ni dua-dua. Yang warna biru tu buy, yang warna merah tu sell. Try lah main-main try kat demo dulu, buka akaun demo, main-main dulu. Tengok setting dia okey ke tak. Boleh Okey dah, saya nak send. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye-bye. Okay, Kian, terima kasih. William, thank you. Aizat, saya send Tungat. Edward. Okay, bye-bye.